nusallim ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'aziz, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Sadaqallahul 'azim. Tamanya marilah kita menjaga syukur pada Allah Ta'ala. Tahu pasti yang tak mengganggu bagi kita yang nak sampaikan 20 tarawih. Tapi inilah suatu langkah dan jalan. Kita bukan mencari banyaknya ibadah, tapi kita mencari nilai ibadah. Kadang-kadang kita kena ambil sikit perasaan untuk belajar. Sebab kadang-kadang apabila suatu ibadah itu sudah menjadi adat, maka mau tak mau kita kena muhasabah lagi. Di antaranya, mengapa, kenapa, bagaimana. Mengapakah Islam menyuruh kita untuk buat tarawih? Kenapa kita harus menunaikan solat tarawih? Kalau tak buat tak boleh. Persoalan lagi, kalau aku buat 8, sah ke tidak? Kalau aku buat 2 tadi, sah ke tidak? Adakah mesti aku sampai 20? Ini persoalan-persoalan yang harus ditanya. Sebab kita nak mengelak nanti Allah tanya kita di hari akhirat. Kamu melakukan ibadah atas dasar mengikuti orang ataupun kamu faham? Ini satu benda yang kita bimbang Allah Ta'ala tanya. Sebab tu Mufti Perak pernah menyebut, siapa beribadah tidak belajar ibadah tersebut tidak sah sama sekali. Sebab tu kita kata bahawa hal ini menjadi tanggungjawab kepada kita untuk menilai dan muhasabah. Betul, tazkirah ini tidak dibuat di zaman Rasulullah SAW. Banyak benda yang tak dibuat di zaman Nabi, tapi kita cuba buat untuk mendaulatkan dan menguatkan Islam. Nabi tak pernah kumpul Al-Quran, tapi kita kumpulkan Al-Quran kerana di dalam jiwa manusia makin kurang Al-Quran. Malah ni kalau ikut kita buat bid'ah paling besar, baca Quran, baca jadi imam pakai Quran besar, bid'ah sesak kali ikut. Tapi tuan-tuan mesti tak setuju kalau saya kata sesak, betul tak? Tuan-tuan boleh halau saya keluar daripada masjid. Tetapi yang saya nak maksudkan tadi, ini bid'ah yang Nabi tak pernah buat, tapi kita kena buat. Sebab kalau kita nak cari betul-betul semua orang hafiz Quran, mana nak cari? Nak cari semua orang baca Quran yang sedap dan diingat satu persatu ayat Quran, itu payah. Jadi bila payah, Islam melonggarkan. Sebab tu jangan mendakwa sebab Nabi tak buat, kita tak boleh buat tak? Kita kena faham, bila Nabi tak buat, kita buat itu bercanggah tak dengan agama? Kalau tak bercanggah, buat. Hari ini saya cukup suka bila anak-anak muda kita berhak menjadi imam dan ada Quran di depan, itu lebih melancarkan proses, menyebabkan bacaan tidak salah. Tetapi masa yang sama, kita kena bentuk generasi Al-Quran yang menjadi hafiz Al-Quran dan boleh mereka pandai Al-Quran. Tetapi kalau kita kaji di Kuala Lumpur ini, mak tahfiz yang betul-betul mendidik dengan Al-Quran tak banyak. Apa yang kurang di Selangor sekarang, tuan-tuan? Yang paling kurang di Selangor adalah sekolah agama. Untuk mendidik budak-budak dengan pendidikan agama, tuan-tuan boleh pergi mana-mana sekolah daripada sekolah menengah yang berada di Kuala Lumpur dan juga Selangor ini. Tetapi kalau kita tanya berapa sangat sekolah agama yang ada di sini, tuan-tuan, saya berasa pada Kedah. Kedah merupakan sekolah agama yang terbanyak sekali dalam dunia. Tak percaya, tuan-tuan pergi kira. Satu daerah ada 3 biji buah sekolah. Di tempat saya saja ada 3 buah sekolah. Sekolah yang saya sekolah dulu ada 4 buah sekolah di kawasan itu. Kalau pergi ke Bendang ada 7 hingga 8 buah sekolah agama yang didirikan oleh masyarakat dengan dipelopori oleh para ulama tempatan. Tapi kita di Kuala Lumpur ni, tuan-tuan, cukup susah. Kita pun tak nafikan kesusahan itu adalah kerana tanah yang sangat berhad. Nak mendapat tempat yang sangat sesuai. Kebetulan di kawasan kita ini tanahnya sangat
Sebab nak memperingatkan bacaan-bacaan di dalam Al-Quran yang kita baca, kadang-kadang kita tak tahu maknanya apa, maka terjemahannya, huraiannya adalah dalam tazkirah. Sebab itu kita tahu mencari nilai lebih besar daripada mencari jumlah. Saya tahu ada orang menentang dengan tazkirah, tapi saya yakin dalam jiwanya yakin bahawa tazkirah itu baik, sebab boleh membentuk manusia menjadi baik. Tazkirah itu baik sebab yang menyebabkan manusia itu kembali pada agama adalah dengan sebab faham, bukan dengan sebab melakukan ibadah semata-mata. Tuan-tuan, ramai orang mendirikan solat. Kam min sha'imin laisa min siyamihi illa al-'atash. Tak berapa ramai daripada orang yang mendirikan solat, tidak lain solatnya hanyalah sia-sia. Tidak ramai orang yang berpuasa. Rubba sha'im laisa min siyamihi illa al-ju'. Orang yang berpuasa tidak lain puasa mereka hanyalah lapar dan dahaga. Kenapa? Kefahaman tidak sampai ke minda. Faham mesti kena ta'alluq mengajar. Sebab tu Nabi kata bu'ithu mu'alliman, aku dibangkit sebagai pengajar. Kita nak mengajar walaupun saya muda pada tuan-tuan, tapi kebetulan Allah menganugerahkan ilmu. Sebab saya pergi ke Timur Tengah dan belajar. Tuan-tuan, kalau tak ada orang di Kedah korbankan wang, ambil zakat, mereka bagi pada saya, pesan pada saya, Ustaz nak gaji Mesir. Ya, saya nak kena gaji Mesir, tolonglah saya makcik-makcik. Ni wang zakat makcik bagi, ni wang wakaf makcik bagi, ni sedekah yang pakcik sumbangkan pada Ustaz. Pergilah mengaji, tapi syarat balik bagi diri Ustaz. Kalau tak diri Ustaz, aku tak halal ini. Ini pesan daripada orang-orang tua di kampung saya. Bila mereka pesan demikian, saya pergi dengan penuh amanah, bawa RM8,000 pergi ke Mesir. 2 tahun perbelanjaan saya tidak pernah minta kepada mak dan ayah kerana zakat dan sumbangan daripada orang ramai. Tuan-tuan, mereka tak jadi kontraktor macam kita. Mereka tak bekerja di KLCC, mereka tak bekerja di MIC, mereka bukan bekerja di lembaga hasil. Apa kerja orang Kedah? Mereka hanyalah menuai padi. Musim padi setahun 2 kali. Mereka tak itulah kumpul duit, ada zakat padi. Nah Ustaz, ni zakat padi, pasal Ustaz nak mengaji. Kami tahu Ustaz boleh berceramah, kami tahu Ustaz boleh mengajar orang, kami bagi duit Ustaz dia mengaji. Semoga Ustaz boleh didik manusia. Nasib baik dia tak letak syarat Ustaz mesti balik ke Kedah. Kalau dia letak syarat, kita pun tak main lumpur. Tapi sebab dia tak letak syarat demikian, saya menyebarkan agama di Selangor ini. Alhamdulillah, tempatnya subur. Tetapi semasa saya balik tahun 2000 hari itu, nak menyampaikan agama, banyak sangat halangannya. Tapi setelah lama kita menyampaikan, orang mula faham dan terasa bahawa yang kita ini jujur untuk tarik orang kepada agama, maka agama berkembang. Akhir sekali, apa yang mereka dapat setelah mereka menyumbang banyak? Setiap kali saya menyampaikan tazkirah, saya ingat muka ayah-ayah yang memberikan sumbangan, ibu-ibu yang tolong saya. Saya kata, ya Allah, pahala yang aku dapat pada malam ini, aku kongsikan bersama dengan mereka. Kerana mereka lah aku dapat belajar sampai tahap ini, dan kerana mereka lah aku mampu berdiri di depan manusia dengan ilmu agama yang aku ambil daripada ulama-ulama di Timur Tengah. Tuan-tuan, waktu kita ambil jangkauan ini untuk ajak kita semua kembali kepada agama. Sebab tu saya tahu bukan kita nak mengganggu, nak mengacau, tapi kita nak bagi satu kefahaman. Tak kisah yang penting sekarang kita nak buat tak tarawih, tak kisah. Yang penting kita rasa nak dirikan agama lah. Sebab tu yang kita kena fikir sekarang, macam mana orang dulu bentuk kita sampai kita lekat di masjid. Tapi hari ini kita bimbang, kita tak berjaya bentuk anak-anak kita untuk lekat di rumah Allah. Sebab kita hanya mendirikan solat dan kita hanya menyediakan goreng. Dan Alhamdulillah setelah zaman berubah, ada jawatan kuasa muda yang memberikan tazkirah. Sebab apa? Tak nak anak-anak muda lepas ni beralasan dia ada program di masjid dan di surau. Kita kena ingat balik punca dulu yang kita letak di masjid dan di surau, kerana ayah-ayah kita tarik kita mari masjid. Ayah-ayah kita kata datang sunat solat tarawih, ni Jumaat jangan tinggal. Alhamdulillah kita mendapat pahala kerana ayah kita buat kerja untuk dakwah bagi kita. Sekarang kita bimbang, takut kerja itu tak bersambung. Cucu-cucu kita, anak-anak kita tak dapat macam yang kita dapat. Apa kita nak jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Yang ini persoalannya. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, hu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka Allah. Allah tak suruh jaga diri kita ya, tapi hari ini saya
hal dia semata-mata. Aku nak dapat ibadah terbaik. Orang lain tak solat, itu dia punya pasal. Anak aku tak solat, aku suruh tak solat, jawab dengan Allah. Jangan ingat Allah Ta'ala tidak bertanya kepada sang bapa, hal adullukum, adakah kamu telah tunjuk kepada anak kamu hadis sabil, hadas sabil, jalan ini untuk kamu dapatkan juga surga Allah? Kamu tunjuk tak jalan untuk anak kamu menuju ke surga Allah? Persoalan ini kalau Allah Ta'ala tanya kita, tuan-tuan, agak-agak kita boleh jawab tak? Sebab tu kita kena tanya balik. Hari ini ada masanya kena guna cara lain untuk tarik mereka datang ke rumah Allah. Ada masa kita gunakan kaedah lain agar janganlah tinggal di masjid ini hanyalah orang-orang yang begal sahaja. Kita nak orang muda hari ini. Sebab kita ada zaman dulu kita muda, kitalah yang berjanji, kitalah yang tanggung kitab Matlabul Badrin, kitalah yang pergi untuk mengaji Quran di masjid dan di surau, kitalah yang bawa wang RM1, RM2 untuk masuk ke dalam tabung. Ayah kita didik kita budaya infak, mak kita didik kita dengan budaya mengaji Quran. Mak kita, ayah kita suruh kita pergi surau mengaji kepada ustaz-ustaz lama, ustaz-ustaz tua. Hari ini kita buatlah tugas itu semua. Yang inilah penting tazkirah, nak memperingati, takut-takut kita rasa dah lepas dah aku masuk surga. Pasal aku dah buat 10 rakaat, 20 rakaat, takkan tak lepas lagi. Bila semak-semak balik, di belakang kita ada 7 orang. Ada seorang isteri, kalau ada 2 lagi teruk. Ada seorang isteri yang patut kita sambung. Tiba-tiba isteri kita buat sikap lain. Kita datang ke rumah Allah, kita langsung tak pedulikan mereka, jaga-jaga, tak lepas masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun mulut kita beribadah dalam bulan Ramadan. Peringatan ini bukan nak suruh takut, tapi peringatan ini nak suruh kita mari buat kerja ni. Sebab tu tazkirah ini penting. Nak suruh semua orang gerakkan tenaganya bagi membela dan membantu Islam. Pertama, bentuk Islam dalam rumah tangga dan keluarga dulu. Yang kedua, barulah melihat sekitar masyarakat. Yang ketiga, barulah kita kumpulkan kekuatan di kawasan kita. Semua orang rasa ini hak miliknya, dia akan datang untuk bersama-sama. Saya minta kepada ayah-ayah yang sudah veteran, bantu kami, tolong kami. Jangan melihat kami sebagai orang muda mengacau keterangan awam. Jangan lihat kami sebagai orang muda ni nak buat apa ni, bid'ah-bid'ah ni. Mana ada tazkirah, sungai ramai daripada dulu duduk meramal, tak ada apa-apa, tiba-tiba dia buat tazkirah pula. Tak mau, tuan-tuan. Tolonglah kami minta tolong kepada ayah-ayah. Wahai bapak-bapakku sekalian, mak-makku sekalian, tolonglah kami. Kami orang muda yang nak tengok generasi kami kembali pada agama. Bantu kami. Sebab tu tolong war-warkan. Majlis tazkirah adalah satu kepentingan untuk tarik orang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah dan silap, mohon maaf. Terkasar bahasa, mohon maaf. Saya cuba elakkan daripada lebih daripada pukul 10. Kerana bimbang nanti orang kata, ni aku tak bagi tazkirah ni, masih lama dah. Jadi kita pendekkan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini tujuan untuk menarik semua orang di Sungai Rahmat ini menjadi soleh dan soleh. Nak menarik anak-anak kita supaya baik. Saya seronok tengok anak-anak kita bermain di luar tadi. Jangan bawa mereka sana, cuma kerja dia kuat akan. Jangan bawa, bila mereka nak lari di luar sikit-sikit, itu okey, tapi kena tegur lah. Tegur tadi bagus. Adik-adik sekalian, anak-anak yang belakang jangan bising, nak bising pergi keluar, itu tak apa. Cuma jangan jangan begitu. Kesian pada mereka yang budak-budak tu. Sebab mereka anak-anak yang bakal jadi kuasa. Hak tentu orang itulah besok akan jadi imam pada kita, tuan-tuan. Dan mereka itulah yang akan jaga masjid kita, insya-Allah. Sebab kecil-kecil mereka nak lari di surau. Tak apa. Tadi teguran tadi baik. Sebab nak suruh anak-anak di berdisiplin. Tapi janganlah kita nak sikap pula nak kontan dan sebagainya. Itu tak patut, tuan-tuan. Teguran kena tegur sebab takut mereka melampau. Saat kita takut kalau tak tegur langsung, dia lari dalam sok. Pijak sikit mata orang tak tu ya. Tapi kalau dia sekadar main-main di luar tak bising sikit-sikit, okey. Jadi saya nampak cara tegur itu baik, menyebabkan mereka tahu bahawa mereka kanak-kanak yang perlu datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih pada tuan-tuan yang sudi mendengar. Kalau silap, mohon maaf, terkasar bahasa, mohon maaf. Kalau mengganggu, saya minta maaf banyak-banyak. Saya ulang balik, tidak ada bid'ah dalam membaca Quran menggunakan mushaf dari segi solat tarawih. InsyaAllah kita cuba bentuk balik generasi yang akan datang dengan generasi Al-Quran. Dan tuan-tuanlah penyokong itu. Kalau tuan-tuan tidak sokong, ayah-ayah tidak sokong, kami tak boleh buat apa-apa. Kerana kami sangat memerlukan orang-orang yang lebih veteran, memberi pandangan restu kepada kami. Orang muda hanya melaksanakan tanggungjawab. Kami respect kepada ayah-ayah. Laisa minna man lam yurham saghirana wa lam yurham
lagi ke orang mana untuk buat dah. Kami telah buka sekolah untuk kanak-kanak, tahfiz kanak-kanak 3 tahun sampai 6 tahun. Sekolah ini dibuka dah 3 tahun. Saya ulang sekali lagi, tidak ada yuran. Sebab saya kena sebut percuma, orang tak faham percuma tu apa. Tidak ada yuran yang dikenakan, tidak ada bayaran yang dikenakan di sekolah ini. Kanak-kanak itu mengaji secara free. Percuma tak faham tu kan? Free. Mengaji secara free, tidak kena apa-apa bayaran. Budak-budak ni pergi sekolah, makan pun kita bagi, tak ada bayar yuran. Kenapa Ustaz buat demikian? Untuk pengetahuan tuan-tuan, kalau saya nak kenakan yuran, satu budak kita kena charge RM700 untuk tampung guru. Sebab seorang guru boleh ambil hanyalah 10 orang murid paling tinggi. Itu dah kira maksimum dah. Biasanya hanya 5 orang murid. Nak dapat 5 orang murid, kita kena letak yuran di antara 500 hingga 700. Saya yakin kalau saya letak yuran banyak tu, maka tidak akan berjalanlah agama, kerana orang akan anggap kita menjual agama. Jadi saya kata saya nanti percuma lah. Sebab kalau saya kenakan yuran 100-200, dia tidak berlalu, tidak apa-apa pun dengan yuran 100-200, tidak ada kesan. Saya bagi percuma. Habis tu saya cari duit macam mana? Sebenarnya bulan Ramadan ni lah kita buat collection untuk sekolah. Tuan-tuan boleh tengok pamphlet sekolah. Kita ada orang di belakang sana. Tuan-tuan masuklah duit dalam tabung. Kalau ingat-ingat bahawa yang kurang di Selangor adalah sekolah agama. Tuan-tuan ingat itu. Tapi kalau nampak Selangor ni kurang pemain bola sepak, tuan-tuan tangguhlah pemain bola sepak. Tapi kalau nampak yang kurang di Selangor ni adalah penyanyi yang wibawa, maka tuan-tuan bantulah Kilo Ahmad dan juga bantulah sedia popstar. Tapi kalau tuan-tuan nampak yang kurangnya adalah sekolah agama, yang inilah yang menjadi masalah pada kita. Bila budak tak mengaji agama, jangan harap dia hormat kita. Saya sedang susahkan benda itu. Tuan-tuan tolong saya, insya-Allah manfaatnya akan kembali semula kepada tuan-tuan. Saya tawarkan itu. Kalau tuan-tuan kata saya penipu, tuan-tuan boleh datang tengok sekolah saya di Tasik Permai Ambang, dekat dalam nak pergi Bukit Belacan, jalan nak pergi Langat. Ada satu tempat tepi dengan satu tanah. Kita telah beli tanah dan siapkan bangunan 1.4 juta hasil sumbangan orang ramai. Orang di tempat lain telah menyumbang. Harap-harap orang Sungai Ramal juga seperti diramalkan sangat pemurah dan baik. Mudah-mudahan adalah sumbangan yang diberikan di kampung sana, dan mudah-mudahan tuan-tuan dapat join saya. Apa antara anak kita boleh bincang kemudian. Tapi sekolah masih percuma, dan saya ada satu kelas lagi, kelas dewasa. Ini untuk beliau. Saya nak set up mereka dengan da'i, tapi mereka bukan ustaz, mereka pendakwah. Kerja di Memeng, mereka menjadi pendakwah. Kerja di Petronas, mereka adalah pendakwah. Yang bekerja di MIC, mereka adalah pendakwah. Kita install ilmu agama yang tujuan boleh digunakan menyampaikan kepada orang. Saya boleh buktikan ada 2-3 orang yang telah kita install sampai jadi imam di masjid, sampai jadi pentas kira. Ada satu sahabat yang bawa saya mengaji, dia pergi ke mana pun sekarang, dia sudah menjadi pentas kira, kerana dia bukan ustaz, dia di-install untuk menjadi orang yang mampu membawa agama. Semuanya percuma, tak ada yang kita kena kayuran. Duit datang pada mana? Daripada poket tuan-tuan. Itu dia. Jadi maknanya ada orang di belakang sana, tuan-tuan bagilah zakat ke, wakaf